Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua adik-adik cikgu yang sedang menonton video Cikgu Nur TV. Okay, this is part 4 untuk bab 3 perniagaan tingkatan 5, sumber pembiayaan perniagaan. So, untuk video kali ini, cikgu cuma nak bincangkan apakah kekuatan dan kelemahan bagi setiap satu sumber pembiayaan perniagaan yang ada. Termasuklah dalaman dan luaran sekali. So, kita tengok satu persatu kelebihan dan kelemahan bagi sumber-sumber ini. Okey, jom kita mula. Baik, kita tengok dulu kekuatan dan kelemahan bagi simpanan peribadi. Okey, so kekuatannya adalah modal yang tersedia. So perniagaan yang memulakan perniagaan mereka dengan menggunakan simpanan sendiri ni, dia boleh menjimatkan masa. Okey, sebab apa? Sebab dia tak perlu nak tunggu kelulusan, tak perlu melalui prosedur pembiayaan yang rumit dan sebagainya, kan? So dengan modal yang dah tersedia, dia boleh terus menjalankan perniagaan dia. Okey. Seterusnya, tidak perlu membayar faedah pinjaman atau dividen. Okey, maksudnya perniagaan yang menggunakan wang simpanan sendiri ni, dia tak payah nak bayar faedah pinjaman, tak payah nak bayar dividen. Kalau dia nak bayar pada siapa? Bayar pada diri sendiri, kan? Tak logik lah. Betul. Alright, so itu adalah kekuatan simpanan peribadi. Bagaimana pula dengan kelemahan? Okey, kelemahannya yang pertama adalah risiko kegagalan. Okey, so perniagaan yang menggunakan wang simpanan ini sebagai modal, dia akan menghadapi risiko sekiranya dia tidak dapat balik modal yang dah dilaburkan. Kalau perniagaan tersebut tak berjaya lah. Okey, bukan senang kita nak simpan duit, kan? Okey, alright, so seterusnya modal yang terhad. Ialah simpanan peribadi ni bergantung kepada berapa sahaja duit yang kita ada. Kalau duit yang kita ada RM5,000 sahajalah yang kita boleh gunakan sebagai modal. Dan susah untuk kita nak tambah simpanan peribadi ni dalam masa yang singkat. Selalunya kita akan ambil masa lah untuk simpan duit kita. Alright, yang kedua kita tengok pula reserve. Okay, reserve. So, kekuatan untuk reserve yang pertama adalah tidak dikenakan faedah. So, compared to pembiayaan hutang yang lain, so usahawan boleh menggunakan untung reserve ni ataupun untung tertahan ni. Okay, dia tak perlu nak bayar faedah yang kita kena bayar bila kita berhutang dengan orang lain. Okay, so reserve ni ingat lagi tak apa. Reserve ni adalah untung tertahan, untung kita yang kita simpan untuk kegunaan perniagaan. Okay. Yang kedua, tidak perlu dibayar balik. Yalah, untung tertahan ni kita punya, kan? So kita tak perlu nak bayar balik modal tersebut. Dan sebagai modal untuk pelaburan. So, untung tertahan ni memanglah kita simpan ni tujuannya untuk melabur semula bagi meningkatkan pulangan pada masa hadapan. So, itu reserve. Apa pula kelemahan dia? Okey, yang pertama adalah cukai perniagaan yang tinggi. Yang kita sedia maklum, cukai tu dikenakan atas untung kita, kan? Duit kita simpanan kita. Semakin banyak simpanan kita, semakin tinggilah cukai yang akan dikenakan. Jadi reserve ni, untung tertahan ni kita simpan ni menyebabkan kita punya simpanan tu jadi lebih banyak. So bila pinjaman kita jadi lebih banyak, cukai tu pun akan tinggilah. So baki untung tertahan yang tinggi akan menyebabkan syarikat terpaksa membayar cukai perniagaan yang lebih tinggi kepada kerajaan. Itu kelemahan dia. Yang kedua, pengagihan dividen yang rendah. Okey. So, bila kita ada reserve, maksudnya keuntungan kita tu dah split, dah dibahagi antara untung yang kita nak simpan sebagai reserve dan yang selebihnya yang kita nak bahagi-bahagikan sebagai dividen kepada pelabur. Betul? Jadi bila dividen yang dibahagi tu rendah, jadi dia agak kurang menarik pelabur, dan mungkin pelabur sedia ada pun mungkin akan lari. Sebab apa? Sebab dividen yang didapat tu sikit. So itu adalah kelemahan reserve. Seterusnya kita tengok pula modal permulaan. So apa kekuatan modal permulaan?
Okey, yang pertama adalah belanja faedah itu adalah tetap mengikut perjanjian. Maksudnya kalau dari awal, masa kita buat permohonan tu, kita kena bayar 500 sebulan. So sehinggalah tamat perjanjian, tamat tempoh, itulah yang amount yang kita perlu bayar. So usahawan ni dia dapat estimate lah, dia boleh rancang keuangan dia supaya dia boleh tahu apa tanggungan dia dalam jangka masa pendek. Okay, yang kedua adalah perlindungan cukai daripada pembayaran faedah. So ada perlindungan cukai daripada pembayaran faedah ke atas pinjaman. So dia dapat mengurangkan kos modal syarikat. Ni macam kalau result tadi simpanan banyak, jadi cukai tinggi. So modal permulaan ni dikira sebagai hutang lah kita berhutang dengan bank. So hutang tu dapat mengurangkan cukai yang lebih tinggi dikenakan kepada syarikat. Baik, kelemahan untuk modal permulaan pula. Okay, yang pertama adalah perlu membayar pinjaman dan faedah secara berkala. Okay. Maksudnya sebab kita dah buat permohonan tu, kita dah kata pinjaman tu dalam masa 10 tahun. Setiap bulan kena bayar. So, setiap bulan kita kena bayar lah. Okay, sebanyak sekian-sekian, kita untung ke, kita rugi ke, kita tetap kena bayar pinjaman tersebut secara berkala. Okay, yang kedua, permohonan pinjaman memerlukan cagaran ataupun sandaran. Itu untuk bagi keyakinan kepada pihak bank lah yang kita, maksudnya pihak bank ada sesuatu yang boleh menanggung kerugian sekiranya peminjam tidak mampu untuk membayar seperti mana yang telah ditetapkan. So sebab itulah bank memerlukan cagaran. Yang seterusnya kita tengok pula sewa beli. Kekuatannya adalah perniagaan dapat menggunakan barang modal. So barang modal tu apa dia? Contohnya macam jentera kan, ataupun bangunan, premis kan. So kita boleh guna dulu barang modal tersebut walaupun kita tak bayar habis lagi. Kita boleh guna dulu. Okay, yang kedua, boleh menggunakan modal untuk pembelanjaan lain. Maksudnya kalau kita dah buat sewa beli untuk van, contoh caravan kan. So caravan harga dia 100,000 contoh Okay, so kalau kita tak buat sewa beli, kita dah keluarkan duit modal kita terus banyak 100,000 untuk van. Jadi kita dah tak ada modal kita untuk keperluan-keperluan lain. Kita nak beli peralatan-peralatan lain tu dah tak ada. Okay, jadi kalau kita buat sewa beli, okay, kita ada 100,000 tapi kita buat sewa beli, sebulan kita kena bayar RM1,000 contoh sebulan kita kena bayar RM1,000. Jadi 100,000 yang kita ada tu kita boleh gunakan untuk keperluan lain. Kita nak beli peralatan lain untuk promosi, untuk marketing dan sebagainya. Baik, kelemahan dia pula adalah terpaksa membayar harga yang lebih tinggi. Sebab apa? Sebab bila barang tu kita gunakan sewa beli, kita akan dikenakan faedah oleh pihak bank. Dia ada interest lah dekat situ kan. So bila dia ada interest dekat situ, maksudnya kita kena bayar harga yang lebih banyak daripada harga sebenar barang tersebut. Okay, seterusnya menanggung kerugian sekiranya barang ditarik balik. Ialah bila barang tu dah ditarik balik, kita dah keluarkan duit banyak dah untuk bayar kan. Tapi barang tu ditarik balik, barang tak dapat, duit pun kita dah keluarkan. Alright. Seterusnya, kita tengok pula pajakan. Apakah kekuatan pajakan? Okey, kekuatannya adalah dapat menggunakan aset tetap tanpa mengeluarkan modal. Okey, dapat menggunakan modal. Okey, kemudian sebagai sumber modal tambahan, bukan keuangan. Dan pajakan juga kekuatan dia, kita boleh dapatkan aset tu tanpa cagaran. Itu adalah kekuatan. Dan kelemahan pula dalam jangka masa panjang, kos sewa aset ni akan jadi lebih tinggi daripada kos membeli aset. Sebab apa? Sebab syarikat pajakan mengenakan kos sewaan. Yalah, kalau kita beli, mungkin kita perlu keluarkan duit sekaligus tu banyak. Tapi in future kita dah tak perlu nak bayar apa-apa kan, sebab kita dah beli mesin tersebut. Tapi kalau kita guna pajakan, walaupun kita bayar tu amount yang tak banyak seperti yang kita beli, tapi sooner or later kita masih lagi nak kena guna lagi, dan setiap kali kita nak guna tu kita kena keluarkan
duit untuk bayar kos sewaan tersebut. So itu adalah kelemahan untuk pajakan. Pemfakturan pula kekuatannya adalah perniagaan boleh mendapat tunai dengan segera dan perniagaan boleh meningkatkan kecairan. So pemfakturan ni yang kita jual invoice, hutang pelanggan kepada syarikat pemfakturan. So that syarikat pemfakturan akan bayar kepada kita wang tunai dengan segera mengikut jumlah invoice yang kita jual tersebut. Kan? So dan sebenarnya dia juga membantu kita untuk dapatkan modal segera, kan, dan memudahkan kerja kita sebenarnya sebab tugas mengutip hutang tu kita dah serahkan kepada syarikat pemfakturan. So pelanggan kita sekarang ni dia dah tak berhutang dengan kita tapi dia berhutang dengan syarikat pemfakturan. Dah tak ada kaitan dengan kita dah dapat dah duit kita. Okey. Kelemahannya, perniagaan perlu membayar sejumlah pembayaran kepada syarikat pemfakturan yang membeli invoice. Ialah mestilah ada charge, betul tak? So kalau invoice kita tu 100,000 mungkin kita boleh dapat dekat kita mungkin dalam 80,000 ataupun 90,000 sahaja. So 10,000 tu adalah charge untuk syarikat pemfakturan. Dah ambil alih tugas kita tu. Right? Seterusnya kita tengok pula share. Okey, share. Kekuatannya adalah perniagaan tidak perlu membuat bayaran dan faedah secara berkala. Kan? Dan perniagaan juga tidak perlu bayar balik aktiviti yang dilaburkan. Okey, kelemahannya pula, kita tahu untuk terbitkan share ni bukannya mudah ya. Okey, kos dia pun terlalu tinggi dan mengambil masa yang sangat lama untuk kita terbitkan share. Dan share ni juga dan kos yang kita nak keluarkan duit. Kita keluarkan duit kan untuk terbitkan share ni kan, kos yang tinggi tu. Kos dia, duit yang kita keluarkan tu, perbelanjaan kita tu, kita tak boleh kurangkan cukai pun dengan tu. Maksudnya, kan kalau macam kita buat loan kan, kita boleh kurangkan cukai. Loan kita tu boleh tolak cukai kan. Tapi untuk terbitan share, cukai tu tak boleh dikurangkan. Seberapa banyak kita belanja pun, dia tak ada pengurangan cukai dekat situ. Seterusnya, overdraft. Okay, overdraft, kekuatannya kita boleh keluarkan duit lebih daripada baki akaun kita. Itulah yang best dia kan. So, sehingga had kredit yang ditetapkan. Supaya untuk mengelakkan cek ditendang. Okey, kemudian membayar faedah lebihan wang yang dikeluarkan sahaja. Maksudnya faedah tu, kalau kita dalam akaun kita ada 100,000, kita keluarkan 150,000, yang akan kenakan faedah tu adalah yang 50,000 tu sahaja. 100,000 tu takkan dikenakan faedah. So itu duit kita kan, 100,000 tu. Okey. Kelemahannya pula adalah kaedah faedah yang tinggi berbanding pinjaman tetap. Okay. Seterusnya, bank boleh menarik semula kemudahan overdraft atau mengubah had kredit pada bila-bila masa. So, dia ada perubahan lah dekat situ. Okey, dan ni page yang terakhir, kita tengok gadaian ataupun ar-rahnu. So, kekuatannya mendapat pinjaman tunai dengan segera. So, kita tahu kan macam barang kemas apa semua ni, kecairan dia tinggi. So, bila-bila masa kita nak dapatkan wang tunai, kita pergi je dekat ar-rahnu, kita letak kita punya emas dan kita boleh dapat duit. Tak perlu orang katakan tunggu berhari-hari atau berbulan untuk kita dapat wang tunai segera. So, ini adalah kekuatan gadaian ataupun ar-rahnu. Apa kelemahan dia? Kelemahan dia adalah barang gadaian atau emas kita yang kita lelong tu, yang kita gadai tu akan dilelong sekiranya kita tak tebus barang tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan gadaian juga dikenakan kadar upah simpanan. Tapi kadar upah simpanannya tak mahal lah. Okay? Tak mahal. Tapi but still kita kena bayar lah upah tersebut. Okey, agensi kerajaan. So, kita tengok pula, yang ni dah habis dah untuk bawah bank. Kita dah tengok yang sumber pembiayaan dalaman, simpanan peribadi dan rizab tu. Kemudian kita dah tengok simpanan pembiayaan luaran di bawah bank dan institusi kewangan. So, sekarang kita tengok pula apakah kekuatan dan kelemahan bagi sumber pembiayaan di bawah agensi kerajaan. Okey, so kekuatan dia adalah
mendapat bantuan keuangan dengan kadar faedah yang rendah. Ya, betul. Okey, pinjaman di bawah agensi kerajaan kadar faedahnya jauh lebih rendah berbanding bank dan institusi keuangan yang lain. Okey, seterusnya memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cagaran. Nah, kalau bank dan institusi keuangan perlukan cagaran, tapi agensi kerajaan tak perlu. Kemudian jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa. Okey, kelemahan dia pula persaingan sengit. Betul sebab ramai yang nak berniaga tu tak ada cagaran apa kan. Jadi ramai yang menyandarkan permohonan tu kepada agensi kerajaan. So bila ramai yang memohon tu, jadi persaingan ni very sengit lah antara pemohon kan. Okey, so laki ke tak laki untuk kita dapat tu agak susah lah. Alright, dan kemudian jumlah pinjaman yang terhad. Macam kita dah tengok pada video cikgu sebelum ni kan. Setiap skim tu dia dah ada had maksimum dia. Ada 10,000 sahaja, ada sehingga 50,000, ada sehingga 100,000 kan. So dia terhad kepada berapa yang ditawarkan sahaja. Kemudian jumlah pembiayaan juga berubah setiap tahun berdasarkan bajet tahunan. Berapa bajet yang kerajaan turunkan. So dia fleksibel, dia berubah-ubah mengikut berapa sahaja yang bajet yang ada. Kan, kalau tahun ni bajet banyak, so banyaklah yang ditawarkan. Kalau bajet sikit-sikit lah yang ditawarkan kepada usahawan-usahawan. Okay, alright. So itu sahaja untuk video kali ini, kekuatan dan kelemahan bagi setiap sumber pembiayaan perniagaan. So, kita dah ada 4 video untuk bab 3 ni dan kita akan ada lagi video yang kelima untuk kita bincangkan sedikit lah. Okey, Q&A lah. Justifikasi sumber pembiayaan lah. Kita tengok keperluan pembiayaan bagi situasi-situasi tertentu dalam sesebuah perniagaan. Okey, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.